Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ma taufiqi wal intisamiya illa billah wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qawmil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak pada Allah. Dengan izin Allah Ta'ala himpunkan kita pada malam ni, dan kita harap kuliah kita sentiasa di bawah redha Allah, jagaan Allah, peliharaan Allah, supaya ilmu yang kita mengaji ni manfaat betul-betul untuk kita. Kita dengar satu cerita sementara apa nak duduk dekat kitab ni. Ustaz tadi baca berkenaan dengan Bukhari, bertiga kitab. Satu kitab ni Ustaz baca dalam perjalanan tadi. Dia nak cerita tentang Imam Bukhari dapat satu hadis yang sahih. Demi memastikan kesahihan hadis itu, bila satu hadis itu sahih, dia dapat hadis tu, dan orang kata hadis itu sahih, Imam Bukhari teringin nak pergi jumpa tuan tu. Perawi itu sendiri Imam Bukhari nak pergi jumpa. Pasal tu Imam Bukhari punya jumpa orang ni beratus. Sampai ulama kata kat sini, sampai tengok dia kata apa, kan, walaupun orang mendaifkan dia, Allahu Akbar, dia kata Imam Bukhari ni, Abu Abdullah Muhammad, nama Bukhari lah, Imam Bukhari ni cari orang-orang tutup guru perawi tu, sampai 80,000 dia kumpul. Ada 80,000 perawi dia cakap pada. Dari seluruh kota, dia kata Imam Bukhari ni menemui 80 perawi. Oh ya Allah Tuhan, dia pergi mengaji, nampak tak? Dengan orang bagus ni dia pergi. Maka demi memastikan satu hadis tu yang sahih, Abu Abdullah Muhammad yang kata Bukhari memutuskan untuk menemui perawi itu. Dia baca Imam Bukhari kata, aku nak tahu orang ni yang meriwayatkan hadis ni, aku nak jumpa dengan dia. Mesti pun terpaksa dia kata menempuh perjalanan yang jauh. Kadang-kadang perjalanan tu dia ambil jauh bulan. Dia nak pergi jumpa nampak yang kata Imam Bukhari ni. Namun ia sanggup demi mendapatkan kebenaran. Imam Bukhari kata, satu hadis yang sahih, bila aku tahu hadis tu, aku nak jumpa orang tu. Jauh mana pun tak apa aku nak cari. Supaya aku takkan cakap tentang satu hadis tu, melainkan aku tahu betul-betul kedudukan dia, kebenaran dia, kesahihan dia, baru aku bercakap. Aku cukup takut sangat-sangat nak bersembang tentang satu hadis yang orang ragu, aku pergi baca. Mampu aku. Allahu Akbar. Tengok, nampak tak? Ustaz pun kena takut lah. Tapi kami ni ambil buku-buku yang telah disahihkan oleh ulama, baca macam tu je. Nampak tak? Buku siap dah, baca je. Kita nak baca hadis-hadis yang dhaif tu, kita kena takut. Kadang-kadang tak tahulah nak sebut. Ada kadang fadail tu pun, nampak tak? Kita kena akui bila orang kata di situ ada lemah, kita kena akui lah lemah. Nampak tak? Jangan pasal kita tukang pendakwah. Imam Bukhari nak berdakwah, kan? Imam Bukhari nak berdakwah, nak cakap satu hadis Rasulullah, dia bimbang, dia takut, dia nak jumpa kawan tu. Jauh mana pun tak apa, aku nak pergi jumpa. Dah aku dapat betul-betul, aku tahu kata peribadi kawan tu, hadis kawan tu, baru aku cakap. Selagi tu aku tak mau. Aku takut bila aku duduk sembang dengan orang, satu benda tu bukan main per Nabi. Mampu aku esok ni, ya Allah, mampu aku ni. Tengok, ya Allah, nampak tak? Tu kadang-kadang kita pun tak tahu, macam ulama' dah tegur dah.
riwayat yang mengatakan apa nama ayat Zam-Zam. Kan kalau kita baca buku-buku wada'ih ni, ada cerita-cerita. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu kat tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan, kehebatan karamah yang ada dekat kaki, tuan-tuan. Kaki siapa? Kaki Nabi Allah Ismail AS, tuan-tuan. Tuan-tuan, keberkatan dia Allah bagi kecil, tuan-tuan. Tengok dia duduk menangis tu, tuan-tuan. Kaki dia saja tolak. Pancuk ayat Zam-Zam, tuan-tuan. Tuan-tuan, kaki dia boleh pancuk ayat Zam-Zam, tuan-tuan. Tuan-tuan. Malaikat kata, tuan-tuan, kepala otak apa? Aku yang turun mai. Dalam Sahih Bukhari, Jibril yang turun mai dengan sayap dia jolok masuk dalam, dia tarik sayap dia, pancuk layak. Jibril yang buat macam tu, orang lain dapat. Tuan-tuan, kepala tahan. Nampak kan? Nampak ada, ya Allah. Jadi kita lama dah dengar perawi berkenaan dengan ayat Zam-Zam ni. Nabi Allah Ibrahim Ibrahim lah, Ismail kan, anak Nabi Allah Ibrahim, nama dia Ismail yang menangis tu. Ulama dah baiki berapa kali tegur, macam mana ni? Kalau cerita tu tak benar datang dari Israel, buang cerita tu, ganti cerita yang sahih, confirm mai daripada mulut Nabi, daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita pun tahu lepas Quran kita rujuk tentang hadis yang sahih. Sahihain Bukhari dan Muslim. Dah ada di kitab tu pada. Hai Allah Tuhan. Imam Bukhari, pasal tu kita kena risau. Kita kena risau, kita nak buat kerja dakwah, nak sampai ke orang ni, kerja tu kena ada risau. Apa kata Imam Bukhari? Akhirnya dia kata, Imam Bukhari kata akhirnya Imam Al-Bukhari tiba di satu perkampungan. Dan patut inilah perkampungan kawan tu, dia berjalan punya jauh, ya Allah, dapat masuk kampung kawan tu, dia bertemu dengan seorang lelaki tua di sebuah, dia kata bernama kandang. Dia nampak dia kata, dia masuk kampung tu, dia kata di kampung ni orang yang baik, orang yang soleh kawan tu. Dia tanya, dia kata kawan tu, dia pipi tengok orang tua lelaki tu duk ada dalam kandang, ternakan binatang. Belum sempat dia bagi salam, sebelum Assalamualaikum nak bagi salam saja, dia tengok lelaki tu yang dia kata alim, yang tu yang ni meriwayatkan, dia tengok sendiri. Dia kata tak dan aku nak bagi salam lagi, aku nampaklah perawi itu sedang menaburkan sesuatu kepada binatang ternakan di hadapan dia. Dia tabur macam tu, binatang tu semua melari kat dia. Dia duk perhati awak binatang cepat melari kat dia. Maka dia kata Abu Abdullah meneliti makanan tu. Dia ambil makanan dia, tengok kok makanan belain dengan makanan yang lain yang ditabur kepada binatang tu. Dia ambil makanan yang dia bagi kat binatang tu, dia nak tengok sama macam tu. Rupa-rupanya perawi itu menaburkan pasiak, dia campur dengan makanan yang lain. Dia pasiak, dia ambil, dia bubur dengan makanan yang lain. Dia nak tabur bagi makan, bagi ternakan dia. Nampak tak? Agar dia kata binatang tu nanti lari mai. Pasal makanan dia sikit. Kalau dia tabur macam tu, sikit binatang tu nanti mai. Tapi bila dia ambil makanan yang sikit, yang asal dia, campur dengan pasiak jadi banyak. Bila jadi banyak, dia tabuk banyak binatang nanti mai makan. Ada fahamkan cerita ni? Nampak tak? Oleh sebab tu, perbuatan tadi Imam Bukhari tengok. Bila dia tengok, ya Allah, dalam hati Abu Abdullah Muhammad yang kata Bukhari ni rasa tak seronok. Kalau orang itu, dia kata, tidak berlaku jujur pada binatang ternakan. Imam Bukhari katakan tidak. Kalaulah dengan binatang pun dia tipu, pasti dia juga, dia kata, boleh berlaku tidak jujur dengan ilmu yang dia ada. Mungkin ilmu orang ni tak jujur, hidup dia tak jujur, mungkin cakapan dia, ilmu yang dia ada kat diri pun dia tak jujur. Kata Imam Bukhari. Tanpa memperkenalkan diri Imam Bukhari terus pergi kat dia bertanya. Tindakan dia kata perawi itu membuat dia rasa tak seronok. Maka dia tanya kepada orang duk bagi makan tu, yang perawi di sini, kenapa tuan menaburkan pasiak kepada binatang ternakan tuan? Nampak tak soalan tu? Orang tua tu tengok aneh, pelik, tak pandang siapa tanya kat aku bab ni. Nampak tak? Belum pernah lagi orang melihat benda dia bagi makan dan tanya kat aku.
Orang tua ni pun terlintas. Sebenarnya saya berbuat demikian, kata orang tua tu. Bila Imam Bukhari tanya, pasal apa hang bagi makan makanan campur dengan pasiak dekat binatang ni? Sebenarnya saya berbuat demikian tidak lain, tidak bukan, sebagai satu cara, dia kata, supaya binatang ni semua boleh mendekati dia. Semua binatang ni boleh main dekat dia. Jawapan perawi itu membantut, dia kata, tujuan sebenar Abu Abdullah yang kata Imam Bukhari ni terbantut nak cakap lain daripada sudut ilmu yang lain. Tengok kawan ni jadi lain Imam Bukhari. Dia sudah pun melihat sikap perawi yang tidak jujur itu, tanpa mengambil hadis. Cukuplah aku dengar cerita hang, aku jumpa dengan hang. Pasal ramai orang duk cerita tentang kealiman hang, ramai duk cerita tentang ilmu hang, ramai duk cerita pasal Nabi, ramai duk cerita tentang sifat Nabi, Nabi macam tu, Nabi macam ni. Bila aku cek balik diri hang, rupa-rupanya hang isap okok. Nampak tak? Allahu Akbar kabira. Bila teropong tengok hang dah isap okok. Tengok pula, ya Allah, duk makan tengah-tengah malam tepi jalan pukul 3-4 duk makan. Pukul berapa hang nak tahajud? Hawa kuka-kuki. Perawi macam tu. Nak semak pakcik. Yo kena. Halalala, Imam Bukhari tengok tanpa mengambil hadis, tanpa dengar dah, aku tak mau dengar dah hadis. Dia segera pulang. Imam Bukhari tengok macam tu, cukuplah aku tak mau lagi talaqi dengan dia. Aku tak mau lagi. Aku tak mau lagi. Automatik nyo Imam Bukhari balik. Bila Imam Bukhari balik, Imam Bukhari tidak buka aib yang ada pada lelaki itu. Dia tak buka. Cukup aku tahu. Aku tak nak buka aib orang. Satu masa nanti Allah buka aib aku. Sikap Imam Bukhari. Tengok. Bila kita tahu, katalah tok guru tu tak elok. Macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun berguru dengan macam-macam. Dia pernah berguru dengan guru orang pernah tanya pada Imam Bukhari, orang pernah tanya pada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, hang tahu tak yang mana satu anjing jantan, anjing betina ni? Bukhari kata, aku pun tak tahu yang mana bagi tanda. Apalah hang alim punya alim, tanda tu pun hang tak tahu. Pada macam mana nak tahu daripada jauh tu jantan ke betina? Orang tanya kepada Imam Syafi'i, tak tahu. Akhirnya Imam Syafi'i, banyak benda dia berjalan, orang minggu ni dapat ilmu. Imam Syafi'i jalan-jalan lagi, dia pergi kat penggembala kambing yang duk jaga tu, nampak tak tentu hal lah kawan tu. Tapi Imam Syafi'i hormat dia. Aku nak tanya yang mana satu, hang boleh tahu tak pasal hang duk belah binatang kambing, di sisi yang sama hang ada anjing. Macam mana hang kendai anjing hang daripada jauh jantan ke betina? Macam mana hang kenal? Imam Syafi'i tanya kat dia. Kalau nak tahu, dia kata daripada jauh, bila dia angkat kaki macam tu jantan. Oh, nampak tak? Imam Syafi'i jadikan itu untuk guru aku. Satu ilmu aku dapat daripada ilmu tu. Maka walaupun orang tu tak tentu halal, dia bagi kat kita satu ilmu, tolong hormat dekat dia dengan ilmu yang dia bagi. Nampak tak? Maka sudut kita ajak macam mana? Kalau kita tahu sama sekali, memang kita tak sedap dengan dia. Agama suruh kita cari guru-guru yang ada sifat manfaat. Hampa kena doa setiap orang yang mai di sini, ciri-ciri dia memang duduk dalam sini ikhlas lillahi ta'ala. Hampa kena doa banyak-banyak supaya keberkatan ilmu memang ada pada guru, ada pada hampa, bernilai sungguh. Bila ilmu yang kita mengaji dengan orang yang tak ada berkat, Allahu Akbar, susah kita. Yang kedua, kita mengaji dengan orang yang tidak ada amanah dengan ilmu. Dia tahu benda tu tak betul, tapi dia kata juga benda tu betul. Bahaya. Sudut ilmu berbahaya. Itu istilah yang diberi oleh Imam Bukhari. Dalam masa yang sama, Imam Bukhari kata, jangan pelekeh. Jangan kata apa. Jangan pelekeh. Jangan kita kata tu ahlu bid'ah punya kelas tu. Allahu Akbar. Please, kita jaga silaturahim, jaga hubungan. Mulut lidah kita ni, Nabi kata, orang yang nak minta masuk syurga ni, maqarraba ilaiha, semalam nak baca doa ni,
Allahumma inni as'aluka jannah ma qarraba ilaiha min qaul wa fi'l. Ya Allah, aku nak minta syurga. Aku nak minta syurga, benda yang dekat semua dengan syurga ni. Mulut lidah orang tu syurga, amalan orang tu syurga. Bukan setakat kita minta syurga, mulut kita, ya Allah, macam kain perca. Mulut kita, lama. Nampak tak? Walaupun kita balik daripada kuliah, mulut, Allahu Akbar. Ini mulut kuliah kan mulut apa ni? Kita minta syurga, Nabi kita minta mulut lidah orang seronok. Kita yang main di sini kita kena jaga. Dan satu lagi, kita minta perbuatan kita menuju ke situ. Imam Syafi'i kata, bukan semua yang ada kepada manusia yang tak baik ini, semua tak baik belakang, ada baik dia. Kadang-kadang kita tengok orang tu tak main kuliah, tak main apa, kita jatuh saja motor, ya Allah Tuhan, tiba-tiba yang tukang burger tu kita tengok susah nak main semayang, dia lari dulu angkat motor kita. Agama kita ingat jasa dia dengan angkat motor sekali kat ingat jasa dia. Agama suruh renung jasa dia. Sebab satu kita mengaji ni, ya Allah Tuhan, kita nak jaga diri kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ni manfaat. Maka Imam Syafi'i, Imam Bukhari terlalu detail sangat-sangat. Kita dengar sehari dua ni kan, macam kita bawa datang Jamilin Kamilain kan, dia cerita berkenaan dengan Imam Bukhari. Maka semua kehidupan ulama-ulama hadis ni memang orang tak suka, masyarakat tak suka. Itu kita kena bersedia. Okey? Orang yang berdepan dengan ilmu, mengajar ilmu Rasulullah, pilih cari mana pun. Sebab tu bila kita buat PhD bahagian ilmu hadis saja, memang kita tak sehaluan dengan masyarakat. Tak sehaluan dengan masyarakat. Walaupun tak susah, pasal dia dah mengaji detail. Tapi ada orang mengaji walaupun PhD hadis, dia tak mampu nak ikut keseluruhannya. Kalau dia ikut, dia tak ada pengaruh, dia tak boleh buat sekolah. Ramai orang takkan bersama dengan dia. Dia tak yakin Allah bersama dengan dia. Allah bersama dengan orang intan surullah yang surukum. Mana-mana orang tolong aku, tolong agamaku, aku bersama dia. Wa yusabbit aqdamakum. Aku bagi kukuh kedudukan dia, tak ada siapa boleh goncang. Walaupun esok ada tahanan, insya-Allah bebas. Kita doakan kepada Ustaz Alim kita. Amin. Dengan hadis kita buka kitab Bulughul Maram, muka surat 890, hadis 1552. Hadis ini penting sangat. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, Abdullah bin Umar, Sayyidina Umar salah seorang sahabat Nabi, yang sahabat-sahabat Nabi yang lain minta untuk dia jadi qadi di Mekah. Dia tolak jenis sifat sahabat Nabi. Dia tak teringin nak isi borang nak jadi qadi, tak teringin. Dia tak gila jawatan jenis sahabat Nabi. Oleh kerana ditolak Abdullah bin Umar bertembung dengan siapa dia? Bertembung dengan Hajar Usud As-Saqafi. Benda ni dah kita cerita dah. Hajar Usud As-Saqafi, pada masa tu orang yang duduk di kota Mekkatul Mukarramah, nama dia Hajar Usud As-Saqafi, Imam Mekah, khutbah di Mekah. Dia kontrol orang. Setiap kali orang yang masuk di Mekah buat kerja haji atau umrah, dia semua orang akan rujuk dengan Hajar Usud As-Saqafi. Tiba-tiba lama kelamaan Hajar Usud As-Saqafi kata, ramai orang main di Mekah, kat 1000 orang, ramai pekat main. Tiba-tiba yang rujuk dengan aku berapa 102 aja. Depan ni pergi mana? Yang selalunya dia rujuk dekat aku. Bila dia semak punya cek, kaji punya kaji, semua orang duk pergi rujuk dekat Abdullah bin Umar. Dia cemburu, ya Allah, cemburu nak mampu. Hajar Usud As-Saqafi ni cemburu. Sangat-sangat cemburu. Sampai dia susun strategi, dia kata apa? Pasal kalau aku buat sendiri nampak sangat. Dia susun budak-budak gangster. Bila main musim haji saja, orang pakat berimpun di Arafah. Pakat berimpun ramai-ramai di Arafah. Apa dia buat? Dia pesan kat budak-budak tu ambil batu yang salut dengan racun, lestik.
Budak-budak tu lestik kaki Abdullah bin Umar musim haji di Arafah, kena kaki dia melupuk terketak-ketak, tergedik-gedik dia. Abdullah bin Umar bila kena macam tu, ya Allah, di kalangan sahabat, Nabi SAW tanya, mana pi Abdullah bin Umar, tak nampak dia. Selalu dia nanti awal masalah semayang, dia takkan tinggal. Dia takkan tinggal. Dialah duk cerita berkenaan dengan mana-mana orang boleh usung diri main bersemayang berjemaah. 27 darjat, 25 darjat hadis daripada Abu Hurairah. Daripada Abdullah bin Umar 27, daripada Abu Hurairah 25 darjat maqam. Semayang macam mana pergi rumah satu, tolak-tolak. Ni kelemahan kita lah. Kita kena try. Nampak tak? Try. Oleh sebab tu, ya Allah, Nabi tanya, mana dia? Mana dia? Sahabat kita tak tahulah, ya Rasulullah. Dan musim haji baru ni kami sama dengan dia, ada orang lestik kena kaki dia bengkak, dia ada kat rumah, nak bawa tak boleh. Nabi kata, nampak tak? Nabi pakat tanya, sahabat-sahabat Nabi pakat tanya, Nabi semua pakat tanya. Termasuk yang tukang tanya sekali siapa dia? Hajar Usad As-Saqafi. Semua orang tanya, sahabat pakat tanya. Hajar Usad As-Saqafi nampak dia kata, mana pi Abdullah bin Umar? Hai rindu kat dia, rindu sangat-sangat kat dia. Hai nak jumpa dia. Kan dia dengan I best friend. Dia qadi di sini, aku kerja sama-sama dengan dia. Kami dua-dua orang buat kerja Mekah. Mana dia? Mana dia? I nak jumpa dengan dia. I tak sabarlah nak jumpa dengan dia. Nampak tak? Ni semua action ni semua ada. Hajar Usad As-Saqafi, aku nak jumpa dengan dia. Maka dia berkata, dia adalah rumah dia, kaki dia bengkak, tak tahu siapa akan bagi lestik kena. Dia pun Hajar Usad As-Saqafi pergi rumah dia. Pakat pergilah sahabat ramai-ramai dengan Hajar Usad As-Saqafi. Bila sampai di rumah dia ramai-ramai, semua nak masuk sekali. Abdullah bin Umar kata, tak apalah, hang jumpa aku dulu. Saat ni dia pun jumpa. Nampak tak? Hajar Usad As-Saqafi masuk seorang, dia tanya, Abdullah bin Umar, siapa buat kat hang ni kaki yang bengkak macam ni? Kaki hang bengkak, siapa lah buat kat hang, ya Allah? Buat nanya siapa buat? Abdullah bin Umar kata, kaki aku bengkak ni, yang sakit ni, tak lain dah tak bukan yang buat hang lah. Hang yang buat kat aku. Karamah yang Allah bagi kepada Abdullah bin Umar ni, orang buat nanya dekat dia, dia tahu. Tapi sifat dia kata apa? Qaddarallah. Allah tentukan dia buat nanya dekat aku tak boleh marah kat dia. Allahu Akbar. Allah yang tentu. Allahumma la mani' lima mana'ta wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u za jaddi minka jad. Kita sendiri kita. Kalau satu benda yang Allah nak halang-halang, kalau macam mana sekalipun, kalau Allah bagi-bagi. Nampak tak? Ini akidah yang dipegang oleh Abdullah bin Umar. Orang yang ada akidah, dia tak gelisah dengan apa yang kena dekat diri dia. Wa ma asabah min musibah, apa musibah pun mai, ini semua perancangan Allah untuk aku kena redha. Abdullah bin Umar tak angkat tangan. Kalau kita tahu tu mampu hang, nampak tak? Dia tak kata macam tu. Abdullah bin Umar angkat tangan lagi, ya Allah, Allah bagilah kat dia agama. Kalau dia ada agama, dia ada hidayah, dia takkan buat kat aku macam ni. Pasal agama yang dia ada kat diri dia tak ada, pasal tu dia boleh cakap. Tengok Abdullah bin Umar jawab. Kalau agama ada, dia tak ada macam tu. Kalau agama ada dekat dia, dia takkan jadi macam tu. Pasal agama tak ada. Pasal tu kadang-kadang kita yang ada agama ni balik-balik bertemu dengan orang tak ada agama. Dia ada mulut, dia kata, ulama, kalau mak tak pi, takkan jadi macam ni. Mak tinggal tengok anak cik apa jadi macam ni. Rumah semua jadi habis, semua dia buat. Ni pasal mak lah. Kita pun kita main kuliah balik-balik, anak kita pergi tojeh masuk apakah pecah rumah semua. Kita cik suruh mak duduk di rumah kuliah pada otak apa mak? Tengah-tengah malam perempuan apa pergi kuliah? Amboi. Ya Allah, anak aku ceramah kat aku. Pasal kita anggap kata anak aku ni tak ada agama. Sudah. Nampak tidak agama. Abdullah bin Umar bila berdepan dengan orang macam ni, dia kata qaddarallah, Allah tentukan orang ni maka aku. Dia tak doa musibah. Hebat tak? Hebat. Macam tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi balik saja, ya Allah, setiap kali Nabi balik, Nabi sapu di belakang dia. Jiran dia buat, pakcik-pakcik buat nanya kat dia. Baling macam-macam baling kat Rasulullah.
Setiap kali Nabi balik jiran 6 Jahannam, Nabi berhadapan jiran Nabi 6 Jahannam yang nak syihir Nabi, nak bunuh Nabi, macam-macam buat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar kabirah. Kita bukan tak tahu sirah. Sirah ni semua untuk dia kata liulil albab, kepada orang yang ada otak. Nabi balik dengan sampah, Nabi buang. Kadang-kadang Nabi buang ada sikit sampah, ada kotor, ada. Fatimah kata, ya Rasulullah, dia panggil bapa ya Rasulullah di belakang. Maka Nabi kata, Fatimah, yang buat kat aku ni tak boleh, tak bukan bacik-bacik jiran tapi jangan balas kat depa. Jangan balas kat depa hormat. Allah, tengok Nabi punya duk ajar kat kita. Kita duk mengaji ni, semua ni mengaji tentang Rasulullah, fiqh dia, cara hidup dia. Pasal tu kita pun, ya Allah, ya Tuhan, kalau bergaduh sekalipun, baik pilih dia nak buat apa, hang jangan masuk campur. Mak bergaduh dengan pakcik hang jangan masuk campur, hang hormat dia. Mau cakap macam tu. Ini kita bergaduh dengan abang kita kata kat anak kita, hang jangan pergi rumah dia. Hang kalau pergi, hang putus dengan aku mama. Allahu akbar. Kita dua bergaduh, berlibat semua dengan anak-anak. Sampai sepupu-sepupu tak boleh cakap semua, nampak tak? Ni apa punya kolom majma' ini? Ada faham ke woi? Kita main kuliah, kita mengaji, ni semua kena buat. Ni semua kena buat, nampak tak? Rugi. Kuliah yang tak ada hasil rugi ni, kita tengok macam mana. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar kabira. Mari kita sambung. Kita tengok dia kata apa sini. Kata Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal aya'u minal iman. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini ringkas aja. Malu tu menunjukkan orang tu ada iman. Hal aya' minal iman. Dia kena, kalau orang tu betul-betul beriman dengan Allah Ta'ala, kita kata orang tu benar, Nabi kata orang yang keluar daripada rumah, mereka surah, mereka masjid, ketahuilah pada dirinya ada iman. Tapi bila dia masuk masjid surah, kita tengok dengan merendah diri, ketahuilah dia ada iman. Kadang-kadang sekat dia rasa malu, ketahuilah dia ada iman. Allahu akbar kabirah. Setengah orang tu dia malu, tengok sikap dia malu daripada Allahu akbar kabirah. Maka Nabi kata orang yang malu tu, orang tu ada iman. Malu termasuk sebahagian daripada iman. Kita kena ada sikap malu ni, kena ada. Nampak tak? Malu. Bila kita pakai sikit baju, kita rasa, mak pakai baju ni okey ke? Mak segan lah duk pakai. Mak tak maulah, umur mak dah 70, hang duk beli satu baju. Kadang-kadang muslimat pakai baju jenis kain apa, kain lembek satu macam. Walaupun kita tengok dia pakai tutup ni, ya Allah, pungkok nampak, semua nampak. Yo, nasma poceh. Nampak tak? Umur dah 70. Nampak mak ni, mak yang jenis jaga badan kan. Cutting kita tahu, ya Allah, jaga badan. Tak payahlah woi. Tak payahlah, kita kena rasa malu. Kita tunjul aurat kita, kena rasa malu. Tunjul aurat kita, tak rasa malu. Iman dia kita maksudnya. Iman mempunyai beberapa cabang. Salah satu daripada cabang iman itu, orang tu ada malu. Ada malu, nampak tak? Bila kita ada lanjut dah tua-tua ni, nampak tak? Tok Salah duk pakai satu macam, nampak tak? Kan? Apa nama tadi nak keluar main, nampaklah tudung apa, alofa apa ke? Nampak tak? Dia tujuh kok tanah, tolak kok sini, gantung, tak payah. Bila umur dah lanjut, mau beli satu tudung, sudah. Habis. Tak seksa diri, nampak tak? Ni duk tarik mai sini, tarik sini, ya. Ada faham ke cakap? Budak macam tu sudah. Allahu akbar kabir, dah umur dah 70. Tengin nak beli apa ke pula, ya Allah. Macam-macam. Macam-macam. Sudahlah oi, sudah dia beli kok sini, apa tak? Dia beli kok sini, dia turun kok sini, dia pusing kok sini, saat ni dia bubuh apa kok sini, dia masuk kok sini, dia masuk ke celah kok sini, dia bubuh. Tak payahlah oi, tak payah. Beli satu tudung, beli sudah. Memudahkan diri, nak tutup aurat, nampak tak? Niat kata, ya Allah, Allah nak tengok aku. Kadang-kadang takut yang kita pakai tu, kita nak tunjuk dekat orang, dia jadi apa? Riak habis. Hang satu-satu amalan yang hang buat tutup aurat ni syariat, tapi hang buat kerana orang, apa pun hang tak buat dapat. Allahu akbar. Bukan senang tu nak didik diri, bukan senang, nampak tak? Memang Allah suka pakai cantik, elok-elok. Pakai kerana Allah, nampak tak? Orang yang ada malu ni senang, orang tak nak malu, hang cakap macam mana muka. Mau penampak baru tahu, nampak tak?
Maka seseorang dia kata yang beriman, orang yang ada iman, dia kata wajib, dia kata ia jaga bahagian-bahagian daripada iman, terutamanya malu. Kena ada malu sikit tu, kena ada. Kita kena ada malu ada. Pada wajib, dia kata seorang muslim memelihara rasa malu. Pelihara rasa malu. Dulu kita tengok bila kita ada anak, tadi ada rancangan apa, wanita apa ke, bagus tak tengok program tadi tengah hari. Ustaz kalau free memang Ustaz menghadap benda-benda semua. Kadang-kadang bila kita ada anak cacat, kita malu. Malu yang tidak bertempat. Kita ada, ialah nak jaga anak cacat ni kan. Kalau ditakdirkan seorang tu jadi ada anak tiba cacat pula, ya Allah. Seorang tu je. Seorang tu je. Tiba-tiba Allah lahir cacat. Dia pipi rumah orang, elok duduk, ayat orang dia minum. Orang letak nasi dia ambil. Macam mana perasaan kita? Ya Allah, ya Allah. Malu. Malu nampak tak? Tapi kadang-kadang orang yang ada anak cacat, dia berani diri, dia bawa anak dia. Ustaz tengok tadi rancangan, Allahu Akbar kabirah. Daripada kata memang dulu orang nak ada anak cacat malu, hari ini penampilan dah ke depan. Terutamanya Ustaz tengok tadi punya rancangan, semua yang cakap tu ada anak-anak orang kaya-kaya. Dia ada seorang saja anak, nama dia Adam. Seorang je. Laki bini, subhanallah. Kadang-kadang laki bini punya tangan luka. Kalau bertengok rancangan tadi, luka. Tadi dia tanya pasal apa tangan dia luka. Kadang-kadang dia kata anak dia main geram, anak dia gigit atau pegang tangan dia. Pegang kuat-kuat tangan dia sampai luka tangan dia. Maka dia kata bila anak dia pegang kuat-kuat, dia kata yang mengamuk tadi slow turun. Dia nak redakan anak dia. Kadang anak dia genggam badan dia. Turun nampak tak? Subhanallah. Tahu tak macam mana pahala mak bapak dapat? Dia duduk fikir tentang anak dia. Dia kata saya mula-mula fikir, hari ni saya serah pada Allah. Dia duduk fikir esok ni dia mati, siapa nak urus anak dia? Tapi dia orang kaya. Dia bawa anak dia pergi supermarket, anak dia lari. Supermarket semua tangkap anak dia. Laki bini pegang, kiri kanan pegang. Bayangkan ujian yang dia kena. Nampak tak? Tapi ayat muka orang macam ni tabah. Kita tengok tak ada serabut. Very nice person, nampak penampilan dia redha. Dia redha, iman dia tu kuat. Dia malu bertempat, walaupun setengah orang tu malu dapat anak macam ni. Maka dia kata ini anak istimewa kita panggil. Anak bertuah. Walaupun anak yang normal belum tentu boleh bagi sesuatu untuk aku. Tapi anak ni aku susah. Aku susah di dunia. Mungkin anak ni akan menyenangkan aku di akhirat. Anak ni aku menyenang. Hari ni dia lukakan aku. Esok ni batang tubuh aku cantik di syurga nanti. Anak ni lah akan bagi cantik aku. Allahu Akbar kabir. Tapi kita nak perjuangkan daripada hidup di dunia bukan senang. Ustaz bangga bila tengok mereka ni. Ustaz bangga. Dia ada 2 orang anak. Abang beranak cacat, adik pula cacat. Dua-dua Allah bagi, ya Allah, anak cacat. Duk nampak. Tapi bila mak tu dia Allah jual apa nama, duk buat apa nama, nasi kuning, panggil apa tu? Nasi pulut kuning kan? Pulut kuning dia buat apa ke ayam. Bila tengah duk buat, dia ajak anak dia, anak pun buat sama. Buat sama. Dia berkata ke anak dia, sayang mak, sayang mama, sayang mama. Dia main sayang mama dia. Walaupun anak ni cacat, aku daripada awal sekarang aku dapat kasih sayang daripada dia. Walaupun suami tak boleh bagi, anak dua-dua aku boleh bagi. Dia boleh damping, dia cuma tak boleh nak cerita. Mama, dia main, dia sayang mama dia. Mama dia rasa tenang. Kadang-kadang kerja rumah, yang Adam ni pula bila mengamuk, dia ambil nasi lu, dia bagi semua. Allahu Akbar. Habis percik. Bapak dia, mak dia main, bagi tenang dia. Call dia pasal apa, nak makan ke? Oh, makanan tak sesuai. Dia cukup waktu nak makan. Bila lambat dia lempak. Mak bapak sabar. Lepas tu mak panggil dia, suruh ambil balik, tenang, panggil dia, tenang. Nampak tak? Mak bapak ni pergi study tentang orang macam ni. Panggil balik, dia sapu balik, habis semua. Rumah punya cantik elok, dia bagi habis dengan kongulas, salakallahu azim. Kita tengok Allah uji dia.
Allah uji orang macam ni. Ustaz tengok-tengok dia kata, ya Allah, ya Allah. Tuhan nama. Kadang-kadang Allah uji Ustaz, anak Ustaz sikit je. Ustaz dia uji, dia tak mau, dia masuk lambat pukul 7 baru balik. Kita nak suruh pergi maghrib pukul 7, nanti salah baba nak main bola, Ustaz nak main bola. Takkan nak main bola setengah jam kot, tendang apa? Amboi. Dia umur 8 tahun dia cakap dengan kita macam tu. Kita duduk test daripada umur 6 tahun semayang dia tak mau nak jaga, 7 tahun tak nak jaga. Last sekali kami tak hantar sekolah-sekolah, kami hantar semua sekolah agama, sekolah-sekolah yang boleh ada agama lah. Pasal kadang-kadang dengan kita dia tak mau. Mama dia bagian takhasus Quran, isteri ustaz bagian takhasus, isteri ustaz mengajak orang yang masalah autisme ni semua dia pandai. Pasal tu di tempat kami ada 2-3 orang yang memang autisme, dia lambat. Isteri ustaz kata, budak-budak macam ni bang, mak dia bapak dia kena hantar pergi sekolah yang ada ni sikit. Bila tahu anak macam ni, cepat-cepat pergi hantar tempat, pergi jumpa doktor. Tapi setengah mak bapak tak nak mengalah. Dia kata anak ni okey dah, dia tengok sikit je sebelum dia nak berkembang, kena pergi hantar. Kena pergi hantar, nampak tak? Kena hantar sikit je. Ustaz ada 2-3 orang nak baca Quran. Wamah. Dia kita tak apa cerita. Dia nak baca. Mula-mula kami semua terkejut. Lama-lama isi Ustaz memang macam tu. Dia memang kalau main subuh, abasa wa tawalla ajar. Kita kata apa dah jadi ni, apa dah jadi ni. Tapi bila kita kata Min, tenang, okey. Kita kenal dengan dia. Okey. Dia main mood nak baca. Dia tengok orang tu boleh baca dengan menarik, pasal apa aku tak boleh? Dia nak baca. Subhanallah, ada berapa belah kali tempat sekolah dia pergi, Allah takdirkanlah dia main tempat ustaz, dia ada mula apa nama, 1 juzuk hafal Quran. Dia dah boleh baca Quran. International punya orang daripada Itali mai tengok dia baca, peluk dia, seronok, rakam dia. Kita pelan, kena sabar. Nampak dah, kena sabar. La hawla wala quwata illa billah. Ustaz pun macam tu lah. Bila ramai lah sekali semua orang kata Ustaz tak sayang kan hantar anak kecil-kecil duduk asrama. Memang mama dia pun kita tengok nak duduk rumah seorang-seorang tak boleh, ikut Ustaz di kuliah. Pasal nak hilang. Kami balik-balik tengok Allah, anak kami tak ada malam-malam dia dengar. Bila maghrib dia masuk, Mama lapar. Kami duduk dengar suara dia kata, ya Allah, ni maghrib ni mesti dia nak makan dah. Masih nak masuk beban. Lapar. Mama lapar. Tengah malam kau duduk fikir macam mana ya Allah, tapi tak apalah. Demi agama kita kena buat sesuatu. Memang hantar-hantar dia duduk atas katil, ayat mata dia meleleh. Tapi kena agama. Nampak tak? Kena. Kita duduk tengok dah, ya Allah, kalau lambat lagi. Pasal Nabi kata elok tempoh budak tu 10 tahun komplit Quran, komplit semayang, agama dah beres. Tapi anak kita sampai belasan tahun tak tahu, kita dah cedera segi pendidikan. Agama bagi tahu daripada awal 7 tahun dia kena ajak dekat dia. 8, 9, 10 jangan tinggal semayang. Kalau tinggal, start dengan rotan tak satu. Ini anak kita 17 tahun duk tidur. Bukan 17 tahun. Mak bapak kena rasa tanggungjawab dengan Tuhan. Pasal tu kita kata, ya Allah, aku ni ustaz, seorang lagi ustazah. Tuhan, aku nak buat macam mana ni? Ajak dekat dia tak mau. Darah kami naik baru dia baca. Allahu Akbar. Mau tak mau bismillah, ya Allah. Nampak tak? Akan menimbulkan fitnah. Tengok anak ustaz. Bukan senang, ya Allah, nak dapat didikan agama bukan senang. Oleh sebab tu agama ajak dekat kita, malu ni biar bertempat. Ustaz bangga tengok rancangan tu. Hampa kena rasa syukur dalam hidup. Allah bagi anak-anak semua normal lahir kadang-kadang. Dalam keadaan anak-anak yang normal, adakah semua anak ni boleh membahagiakan kita di dunia dan di alam kubur? Kita dah bagi anak ni yang terbaik, pelajaran, kasih, semua dah bagi. Bolehkah dia bagi kat kita sesuatu esok ni? Mau tak mau, bila ada agama selamat. Ada agama selamat. Maka kata Nabi SAW,
daripada hadis Abdullah bin Mas'ud. Bab malu ni daripada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi nama dia Abdullah bin Mas'ud. Kita tahu Abdullah bin Mas'ud ni memang cukup malu. Dia ni malu. Walaupun dia kurus kering, dia malu. Dia tutup, kadang nampak dia tutup cuma 1 hari saja. Dia memang orang takkan nampak batang tubuh Abdullah bin Mas'ud, orang takkan nampak, dia kering. Dia kering, dia khadam Nabi nombor 2. Khadam Nabi nombor 2. Pada diri dia ada 30 juzuk Quran, dia sahabat. Nabi satu hari pernah tanya kat dia, mana buah tamar wahai Abdullah bin Mas'ud? Dia cari-cari tak ada. Tiba-tiba dia keluar, dia naik atas pokok. Bila naik atas pokok, seluar dia apa nama, dia tarik. Bila tarik, sahabat yang duduk di luar rumah Nabi pakai gelap. Nabi dengar dia pakai gelap. Nabi keluar, oh dia gelap siapa? Pasal Abdullah bin Mas'ud dia naik atas pokok, nampak dia punya apa nama, kita kata paha dia kering. Dia bergerak pasal dia kering. Gelap dia, pasal dia tak pernah zahir. Gelap dekat dia kering. Maka Nabi kata, wallahi, walaupun kering hampa tengok dekat apa nama dia punya betih dia kering, tapi iman dia Allahu Akbar tak ada kat hampa. Keimanan dia punya malu tu Allahu Akbar tinggi sangat-sangat. Malu dia tinggi. Pasal tu kata, ya Allah, salah seorang sahabat Nabi, malaikat semua malu. Nabi pernah duduk satu hari, kita dengar nak cerita dah. Bila Nabi duduk satu hari, tiba-tiba kain Nabi terselak sikit. Paha Nabi ni nampak lah, faham tak? Kain bukan Nabi bagi selak, angin terangkat lah, nampak lah apa nama, paha Nabi nampak. Mai Abu Bakar Nabi tak tutup, mai Omar Nabi tak tutup, mai Osman Nabi tak tutup, bila mai apa nama Ali Nabi tak tutup, bila mai Osman Nabi tutup. Aisyah tanya, ya Rasulullah, pasal apa ke semua sahabat yang lain mai hang tak tutup, mai tang Osman tutup, mai tang Osman tutup. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Malaikat sendiri malu kat dia. Dia orang cukup malu. Cukup malu. Kalau dia kencing ke berak, dia nanti pergi jauh sakaratul maut sampai siapa tak nampak dia. Nak kencing, kita nak kencing, semua orang nampak. Ayo kan, ayo punya karpulan daripada iman ni tak ada. Ya Allah, tunggulah saat boleh masuk dalam bilik ayam, boleh pancuk kencing elok, tapi dia boleh buka, dia boleh pancuk berdiri. Ayo nampak tak? Macam ni nak jadi bapak ke? Kalau anak bapak dah macam ni, anak bagi dia empat dah, kita kata dia bagi. Allahu Akbar kabira. Oleh sebab tu hadis ni kata Abdullah bin Mas'ud kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalabi nubuwatil ula. Apa maksud di sini? Abdullah bin Mas'ud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sebab dia kata, ya Allah, dia kata antak mai nabi-nabi ni perkara utama sekali. Tengok, di antara dia kata yang didapati oleh manusia dari ucapan kenabian yang utama sekali ialah, dia kata apa? Dia kata, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Semua nabi-nabi, semua rasul-rasul, semua orang mulut-mulut orang soleh ni, abdul soleh, Allah buat mai kat depan di dunia, satu benda dia penting ajak dekat kita, kena ada malu lah. Kena ada malu. Idza lam tastahi, kalau orang tu tak malu, fasna ma syi'ta. Orang tak ada malu, dia nanti buat apa ikut suka dia. Tak ada malu. Nampak tak? Kadang-kadang keluar daripada rumah, duk main beli apa Cina apa, nanti orang maju ikan kan, pek sini tak ada ke? Oh bagus hampa nak. Pek ikan. Ada setengah kan dia masuk lorong-lorong, dia jual ikan ke apa kan. Kita pun keluar dengan baju tidur yang kelawak tu, dengan ketiak semua nampak keluar. Buat dia keluar. Ya Allah, kita tengok lemah perut. Ya Allah, dengan jarang nak mampu dengan satu baju tergedik-tergedik keluar dah. Nampak nak beli ikan. Allah, dengan tudung tak pakai, dengan Allahu Akbar. Kita kata yo nampak ni apa? Kita nak beli ikan ke nak beli siapa? Nampak tak? Ni apa cerita lah? Ni pasal malu tak? Kita nak pergi beli ikan, kita seria. Aku kalau beli, sebelum dia keluar aku beli bang. Saat ni kalau dia keluarkan, ya Allah, dengan khibah, dengan apa nama?
Dengan kan ada baju kelawar tu yang nampak ketiak-ketiak semua ni, mari duk lari dah. Kita kata ya Allah, ya Allah, ni apalah ya Allah pada. Maka dia kata di sini Abdullah bin Mas'ud, dia kata di antara yang didapati oleh manusia akan dapat sesuatu daripada ucapan para nabi ni yang utama sekali ialah jika kamu, dia kata, tidak malu, berbuatlah sesuka hatimu. Maksudnya dia kata kat sini, hai Najis Sa'ad, maksud dia kata pesan, dia kata para nabi sejak Nabi Adam, sejak daripada Adam sampai ke Nabi Muhammad, semua nabi-nabi, rasul-rasul lima, dia kata paling utama dia kata ialah menyuruh manusia untuk ada sifat malu. Semua nabi, semua rasul, ke semua abdul salih, awliya Allah, ajak dekat kita ada malu. Ada malu sikit lah. Malu kena ada. Nak cakap bab malu ni banyak lah. Kita kena malu, nampak tak? Nak cakap dengan perempuan yang bukan hak kita, terlebih-lebih jangan. Semua tu kena ada malu. Tapi kalau iman tak ada, semua boleh. Semua boleh pada. Dalam tempat kerja boleh tepuk mata pun. Kia, tolong Ustaz. Dia boleh tepukkan mata macam tu. Yo. Kita nak tengok pejabat-pejabat ni semak perut. Nampak dia sembang-sembang habis. Dia boleh sembang, dia tu nak makan. Kia, aku nak bagi tahu kan. Dia bersembang lah, kita tengok seriau. Alamak. Pasal tu kalau Ustaz pergi pejabat-pejabat, nampak tu. Dia pejabat-pejabat yang kita tengok berkenan-berkenan kahwin, dia boleh tinggal laki dia, ya Allah, nampak tak? Apa dunia hari ni kita duduk, lagi lama lagi sakit kepala. Jangan, bahaya sangat-sangat. Takut dia dengar berita ni, takut sangat-sangat. Kawan tu punya soleh, punya baik sangat-sangat kawan, Ustaz, baik sangat-sangat. Cuma dia minta lah ustazah ni jangan keluar sangat-sangat. Kalau nak keluar malam ni, ustaz dengan ustazah ni. Ustazah, I tahu you ustazah, kita sama-sama balik Jordan. Yang ustazah ni kata, you kahwin dengan I, you tahu kan I ada sijil, ada syahad, ada debat diploma semua. Takkan nak duduk di rumah macam bodoh kot? Mulut ustazah. I pun tengah nak masuk dalam televisyen juga. I tengah juga nak termasuk kategori ustazah pilihan. Oh no. Nampak tak? Alamak takut tak? Cuma apa nama? Cuma ustaz ni minta lah ke ustazah, I benarkan you kalau boleh di siang hari. Malam janganlah. Malam you duduk kat rumah. Sampai ke malam you keluar nak mengajak. Ni apa ni? Sudahlah. Bila I balik ke rumah, dekat rumah, you jangan had I punya program dakwah. I buat kerana Allah. Amboi. Sampai masalah sekat macam tu, last sekali minta diceraikan. Minta cerai walaupun ada anak, 2 orang anak ada. Bimbang tak? Hari ini kebimbangan yang sangat-sangat. Kalau kita tak manfaatkan ilmu kita, inilah jadi dia. Kena sabar, ilmu ni manfaat, dia halang kita banyak. Salah satu ada ilmu, kena rasa malu. Ilmu ni ada, dia rasa malu. Nampak, dia kena rasa malu, nampak tak? Dia duk ajar kat kita apa dia? Tengok. Baby dia main, mak depan ni pasal apa, dia tak nak malu. Budak-budak dia tak dapat. Ni sampai ketua pun tak nak malu. Apa dah kan? Oleh sebab tu dia kata apa kat sini? Kalau manusia tidak lagi, dia kata, punya malu, tak ada sikap malu, silakanlah berbuat mengikut hawa nafsu. Orang yang boleh dengan hawa nafsu boleh buat macam tu, yang ni semua pasal sebabnya dia tak ada sifat malu. Kalau malu ada, dia susah nak buat ibadat. Hukumnya dia kata kat sini, menjaga rasa malu wajib, dan mengikuti dia kata selera hawa nafsu adalah hukumnya adalah haram sama sekali. Nampak tak? Oleh sebab tu hadis ni panjang berjela, kita kena sambung, boleh tak? Kita sambung kuliah kita ni tak boleh panjang apa tak? Pasal tuan neraka ni nak balik ke siang kat dia. Dia kerja dia postman. Sekarang dia naik pangkat dah jadi executive postman. Alhamdulillah. Kita rasa syukur kan? Tengok kebaikan dia buat, balik kerja dia mai sini, balik dia buat kerja sini. Pertama sekali dia kena terima kasih banyak-banyak dekat apa dia? Dekat isteri dia.
Pasal hak waktu ni bersama dengan isteri. Isteri dia boleh bagi, alhamdulillah. Isteri bukan ustazah pun. Nampak tak? Bukan ustazah pun. Bang, you nak buat kerana agama, kerana I bagi you, kerana I bagi kat you pergi kat sini, mungkin Allah jaga I kat rumah. Allah jaga I kat rumah, you pergilah. Allah akan jaga I, Allah akan jaga Maryam, you pergi. You pergilah. I tunggu insya-Allah. Tengok dia pun sampailah balik. Balik pasal nak balik mana? Balik Teluk Bahang kan? Teluk Bahang. Lepas tu dah habaq siap. Ustaz jangan bagi lambat-lambat. Okey. Jadi kita simpati nampak dia bekerja, alhamdulillah. Yang penting sekali tanggungjawab dia ada kan? Tanggungjawab dia ada. Alhamdulillah. Oleh sebab tu hadis bulan depan kita nak tengok hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis berkenaan dengan orang mukmin yang kuat. Orang mukmin yang kuat. Dia nak cerita tajuk orang mukmin yang kuat. Orang mukmin yang kuat pertama sekali, semua keputusan dia buat kebaikan saja. Ihris, dia akan cari benda kerja-kerja dia buat yang bermanfaat. Dia minta cuma dengan Allah, dia tak minta pada orang lain. Apa berlaku kat diri dia, munajat dengan Allah, minta dekat Allah. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tam'a. Bangun saja malam, mula-mula minta takut pada Allah api neraka. Kedua, dia mengharap, minta pada Allah. Ini ciri-ciri orang mukmin yang kuat. Wasta'id billah, selalu tak pernah pisah minta dengan Allah Ta'ala bila malam. Kita nak tengok hadis ni, insya-Allah bila kita dah baca sekarang hadis ni tak habis, malaikat akan panjangkan umur kita sebab hadis ni. Ditakdirkan malaikat nak cabut malam ni, kita kata hadis ni tak habis lagi, ditangguh nyawa kita, insya-Allah. Jadi sengaja Ustaz lambatkan hadis ni nak bagi perpanjang ke umur umpah lagi. Amin. Orang dengar orang maki aku mampu, minta aku malaikat kan. Dekat sini dulu, yang baik semua mai daripada Allah. Salah silap daripada Ustaz sendiri, kita sudahi dengan tasbih kafarah subhanakallah.